Hai, hari ni si Zati akan sharekan cara buat roti homemade gluten free. Okay, jom kita tengok caranya. Okay, bahannya kita sediakan bahan untuk yeast dulu. Sebab kita nak naikkan yeast ni dulu kan. So, kita gunakan 1 cawan air suam. Kemudian 3 sudu besar gula. Okay, si Zati akan guna gula organik. Nak lagi bagus, gunalah gula kelapa. Okey, seterusnya kita akan masukkan active dry yeast ya. Ini adalah natural yeast. So, saya akan masukkan 2 sudu teh. Okey, yeast. Ini saya saja lebihkan sikit lah. Okey, kemudian kita kacau adunan yang tadi supaya dia hancur dulu lah. Okey, kita bagi dia hancur dulu supaya dia tak berketul-ketul. Okey. Nanti kita akan biarkanlah 5-10 minit sampai dia naik kembang elok, barulah kita buat seterusnya. Okey, so kita akan buat untuk bahan kering. Okey, ini 1 cawan tepung jagung. Okey, 1 cawan tepung ubi. Kemudian 1 cawan tepung beras. Dan ini ialah psyllium husk. Okay, guna 2 sudu besar. Okay, baking powder 1 sudu teh, gula, garam pink 1 sudu teh juga. Okay, so kita akan masukkan semua ke dalam bekas ya. Okay, so kita just masukkan je semua tepung ni. So kita kena mixkan bahan kering ni ya. Okay, mixkan semua bahan kering. Tepung jagung, tepung ubi, okay, tepung beras, okay, psyllium husk. Okay, kalau siapa nak tahu, psyllium husk ni ialah sejenis fiber lah sebenarnya. Okay, sebagai binder kepada kita punya roti. Jadi barulah dia punya adunan tu cantik lah. Okay, selalu psyllium husk ni orang buat untuk minuman fiber. Okay, so baguslah kalau kita letak dalam kita punya roti ni. Okay, so kita just kaup je lah. Okay, kita just ratakan je kita punya adunan ni. Okay. Okay, next kita ada sediakan bahan untuk wet mix. Okay, bahan basah kita perlukan 1/4 cawan minyak, 3 biji telur, okay, 1 sudu teh, cuka apple. So kita akan mix semua bahan ni. Okay, telur ni kita tak perlu pukul sampai dia kembang ke apa. Okay, kita just bagi dia hancur saja. Kita gunakan cuka ni supaya dia hilanglah rasa hanyir telur tu kan. Okay, dan sebagai preservative tambahan lah kepada kita punya roti tu nanti. Okay, just pukul macam tu je, macam kita nak buat telur dadah tu kan. Okey, sekarang kita dah ada 3 kita punya bahan, iaitu bahan kering, bahan basah dan adunan yeast. Okay, sekarang stepnya untuk kita campurkan pula Okey, yang pertama kita perlulah campurkan bahan basah dengan bahan kering. So kita campurkan adunan telur ni tadi ke dalam adunan tepung. Okey, kita masukkan je semua. Okay, selepas tu kita akan kacau je rata. Okey, kita kacau rata je adunan ni sampai dia sebati. Okey, nampak tu. Kita just guna nak guna spatula pun boleh. Saya gunakan whisk kan. Sebenarnya kalau nak senang lagi, guna tangan pun boleh je. Okey, guna tangan kita akan lebih senang kita nak rasa sebenarnya.
Okay, tapi tak apalah, ini saya tunjuk saya penulis. Okay, just kacau sampai dia tak ada nampak telur tu lah. Okay, nampak tu. Dia dah jadi macam adunan breadcrumb kan. Okay, so kita dah jadi macam ni. Okay, nampak Ini dah sebati, tak ada nampak lagi telur, yang tinggal tak ada dah. Okay, step seterusnya kita akan campurkan yeast ni lah. Okay, adunan yeast ni kita akan masukkan dalam adunan tepung ni tadi. Okay. Okay, kita masukkan sikit-sikit. Lepas tu kita kacau lagi. Kacau lagi. Kalau boleh kita jangan masuk sekali harum lah. Okay, biar sikit-sikit je. Kita ambil sikit, kacau sikit. Macam tu lah. Sampailah dia habis. Kita tadi susah sangat kan guna whisk. Sepatutnya step yang ni kita dah kena guna tangan lah sepatutnya. Kalau kita ada bread maker, boleh guna bread maker. Semudah sikit lah kerja mengundi kita. Ataupun mixer kan. Mixer yang boleh ada function untuk uli dough tu pun boleh. Okay, tapi tak apalah, ini Zati tunjuk cara manual je. Okay, sebabnya cara adunan roti ni kita tak perlu beria sangat pun nak uli-uli. Dia just boleh sebati dah cukup dah. Okay, so tengok Zati. Okay, kita uli ni kita nak dia bagi dia masuk semua, dia punya tepung dia masuk semua. Okay, sebati semua. Kita nak lagi ada tepung yang macam tak lekat lagi tu kan. Okay, kalau ada macam dia kering sangat, boleh tambahkan air sikit lah. Okay, so kita penting kita masukkan dulu, kita uli dulu. Okay, penting untuk kita uli dulu. Lepas tu tengok kalau kering, boleh tambah air sikit. Adunan ni kalau dia terlembik pun jangan risau. Kalau terlembik jangan risau tak jadi ke. Tak, insyaAllah dia boleh jadi juga. Sebenarnya kalau dia lembik sikit tu, melekat-lekat tu, dia sebenarnya lagi lembut. Okay, kalau dia kering sangat, dia jadi lebih keras sebenarnya. Okay, macam adunan ni, yang ni first time Mesti Zati buat ni, dia macam agak keras sikit lah, tapi still jadi, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ikut betulnya kita buat, dia lembik lagi adunan dia, macam melekat-lekat tau kat tangan. So, jadi nanti ubah sikit lah, kita punya air tu kena tambah masa dekat yeast tu. Buat dia 1 cawan setengah. Okay, 1 cawan setengah air. So biar adunan dia lembik sikit. Dia tak sama macam tepung gandum. Okay, dia tak sama. Dia lembik sikit baru okey lah. Okay, macam ni saya akan tambah minyak sikit supaya dia moist sikit lah. Dia senang kita nak uli tu. Dia kita uli dia cantik sikit lah, tak melekat-lekat sangat. Okay, kita dah siap dah uli. Okay, tengok cantik kan, kita uli dia. Okay, seterusnya kita akan letak minyak dekat kita punya dulang pembakar. Okay, ini memang dulang pembakar untuk roti. So kalau kita nak buat roti, kita kena guna dulang pembakar roti lah. Okey, dah letak minyak semua. Kita letakkan kita punya adunan roti tadi ni. Okey, letakkan dalam dulang pembakar. Kita rata-ratakan lah ya. Okay, bagi dia mampat betul-betul. Okay, tekan-tekan. Bagi dia padat, kita tak nak dia ada ruang-ruang. Tak nak dia ada ruang-ruang kosong lah. Okey. So kita just tekan-tekan je dulu. Dah habis mampat dah kan tempat tu. Okay, so kita akan tutup lah. Okay, so kita nak bagi dia proses, bagi dia naik kembang cantik. Okay, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit insyaAllah dia naik dah. Tada, kita tengok hasilnya. Selepas 20 minit tadi, dia dah naik kembang cantik molek. Okey, kita buka lah kering wrap ni, kita boleh tengok. Okey, tadi saya tambahkan kismis ya, sebab saya nak buat roti kismis. Okey, lupa nak mention tadi. Okey,
seterusnya kita akan masukkanlah dalam oven. Okey, kita bakar dalam suhu lebih kurang 160 macam tu. Okay, so saya akan bakar lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Okey, ikut oven masing-masing lah ya, kepanasan masing-masing. Tengok dah siap dah. Melecun lah kita punya roti ni. Okey, tengok tu. Ni yang saya dah contoh saya dah potong ni. Kita melembut dah dalam dia. Okey. InsyaAllah memang puas hati. Ikut di follow resipi ni. InsyaAllah menjadi. Okay, kalau kita tekan pun memang melembut ini saya letak chocolate spread yang saya buat sendiri. Chocolate homemade. Okay, so saya harap anda semua dapat mencuba ya. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe.